Hai korang, di sini Arif nak interview Faisal pasal COVID dan kawan-kawannya memandangkan COVID ini dah 1 tahun berada dengan kita. Hari itu Arif dengan Faisal discuss pasal vaksin dan sebagainya. So di sini kita orang nak share juga dengan korang semua, semoga bermanfaat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Arif akan tanyakan untuk Faisal. COVID ini kan dah setahun dengan kita di dunia inilah. Perasaan Faisal? Perasaan sedih lah, mostly sedih sebab yalah, kehidupan dah tak sama macam dulu kan. Dulu bebas ke mana-mana, tak payah pakai mask, buat kerja pun tak payah fikir dekat dengan orang ke apa ke. Tapi sekarang kena jaga jarak, tak boleh keluar rumah, keluar rumah pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. So kat situ ada kehilangan satu yang besar dari segi cara kehidupan. Susah tak hidup macam sekarang, tak normal macam dulu? Susah tu tak, sebab masih sama saja. Cumanya dari segi untuk orang yang ada anak kecil macam kita orang ni agak susah sikit lah. Nak ke mana-mana tak boleh kan. Dah nak pergi mana-mana kan kena pergi bertiga. Jadi kat situ ada kekurangan sikit lah. Susah part tu lah. Nak pergi supermarket tak boleh. Walaupun PKP kita ada banyak fasa kan. Lepas kelonggaran demi kelonggaran yang kerajaan bagi, macam kereta dah boleh masuk ikut kapasiti full penumpang. Lepas tu nak pergi supermarket pun dah boleh pergi dah ramai-ramai pun. Tapi disebabkan ada anak kecil, jadi ada setengah tempat tu masih tak benarkan untuk bawa anak kecil. Di sisi baiknya bagus jugalah dia buat macam tu, so that budak-budak tak terdedah kepada virus kan. So ada pro and cons. Kena pakai mask dan nak masuk kedai, nak pergi mana-mana kena scan MySejahtera. Macam mana? Kita buat sesuatu yang untuk kebaikan semua orang, sama-sama berganding bahu putuskan rantaian tu kan. Mask is basically untuk nak protect diri sendiri dan juga protect orang lain. Disebabkan COVID ni virus yang kita tak boleh kesan immediately. So bukannya kalau kita kena kita jadi zombie ke apa kan. So kalau tu lain cerita lah, kita boleh nampak dengan fizikal. Tapi ini kan kena, tapi kadang-kadang tu lepas seminggu kita dah positif ni, tapi kita tak sedar pun kita positif. Kalau kita tak pakai mask, obviously kita akan menjangkiti orang lain. Kalau kita pakai mask, kurang-kurangnya walaupun kita tak sakit, tak bergejala dan sebagainya, tapi kurang-kurangnya kita dah jaga orang lain lah. Itu reason pakai mask. Untuk pakai MySejahtera tu basically untuk memudahkan orang boleh trace kita lah. KKM boleh trace kita. Let's say dalam satu tempat tu ada banyak case positif, so obviously dia akan check siapa yang pergi hari itu kan. Jadi kalau kita tak guna MySejahtera, susahlah KKM nak mencari secara logiknya macam mana dia nak tahu yang siapa yang pergi ke tempat tu. So that's why lah diwujudkan MySejahtera tu. So bagi I, pengorbanan yang sedikit tapi untuk kebaikan semua orang. PKP memberi kesan tak? Dah 1 tahun ni kan PKP, PKPD, PKPP, PKPD dan sebagainya. Kesan dari segi kurangan kes tu sangatlah perlulah cerita dia. Sebab kalau tak ada PKP, imagine daripada Disember 2019 kita start dengan COVID ni, March is the peak lah, peak waktu first PKP tu kan. Imagine kalau kita tak buat PKP di tahun 2021 ni, Februari, confirm kes kita dah main ratus ribu setiap hari. Sebab tak ada langsung nak control. Sebab benda ni dia akan daripada 1 orang pergi ke 2-3 orang, daripada 2-3 orang pergi ke 10 orang, daripada 10 orang pergi ke 50 orang. So dia terlalu cepat merebak. Jadi kalau tak stop orang daripada keluar, daripada berjumpa dengan kawan-kawan apa semua, memang akan lebih cepat lah. Jadi dengan adanya PKP, orang-orang tertentu je yang boleh pergi kerja dan sebagainya dapatlah menurunkan nombor tu. Walaupun ada side effect dia juga, kepada sektor ekonomi, kepada orang yang bekerja sendiri. Too bad lah, it's too bad. Tapi nak buat macam mana lagi? I think as a government pun susah juga kot dia orang nak buat decision PKP ni, sebab ini kan melibatkan kepada politik juga. So kalau kata dia orang buat A, salah, dia orang buat B pun salah. Definitely takkan ada yang betul dalam hal ni. Cuma mungkin dah ambil kira risiko yang mana yang paling rendah, itulah yang dia ambil. Sekarang kan dah ada vaksin baru sampai ahad lepas. Menurut kamu macam mana? Of course it's a good thing lah. Basically dengan adanya vaksin, kita akan boleh ada chance untuk kembali ke kehidupan kita yang dulu, which is tak payah pakai mask. Semua dah tak perlu takut lagi dah dengan virus COVID ni. Dah boleh bebas lah macam dulu. Cuma ialah disebabkan kajian terhadap vaksin ni sangatlah kurang, dan vaksin ni pun belum pernah guna pakai secara bertahun-tahun lah. Sebab ni vaksin baru kan. Although dia punya research tu dah bertahun-tahun lamanya, tapi sebabkan dengan elemen-elemen baru yang dimasukkan dalam vaksin COVID-19 ni, sejauh mana keberkesanan dia dan sejauh mana dia punya side effect, tadi siapa yang tahu. Overall, of
course kajian dah dibuat, WHO pun dah approve vaksin ni boleh digunakan pakai secara meluas. Kita ni siapa? Kita bukannya pakar medik pun kan. Kita pun pakar farmasi ke. Lain lah kalau korang pakar farmasi, so mungkin korang tahu lebih mendalam. Tapi as a normal commoner lah, okay, orang biasa-biasa ni, kita just based on apa yang expert cakap. So expert is of course KKM lah, daripada Malaysia kita refer pada KKM lah. KKM sarankan semua orang ambil supaya dapat kata apa, jaga perlindungan secara komuniti. Dalam 50 orang dalam satu masyarakat tu, mungkin 30 orang dah divaksin. So kurang-kurangnya dapat mengurangkan lebih daripada 50% chances untuk orang kena COVID. So which is good. Pengetahuan Faisal, vaksin ni Malaysia ambil atau beli daripada negara mana sih? To be honest, tak follow sangat kes cerita pasal vaksin ni secara mendalam kan. I tak tahu vaksin ni sebenarnya dibeli daripada mana. Cuma yang I tahu dia daripada beberapa syarikat lah. Banyak syarikat dekat dunia ni mengeluarkan vaksin, okay? Tapi tahap keberkesanan setiap vaksin tu berbeza dan tahap side effect dia pun berbeza. Jadi yang I tahu, Malaysia ambil dos daripada company A sikit, daripada company B sikit, company C sikit. So dia orang ambil banyak-banyak company lah, bukan daripada satu atau dua pengeluar sahaja dalam dunia ni. Of course semua pengeluar-pengeluar ni adalah yang diiktiraf oleh WHO. Yang paling utama sekali, player utama dia adalah itulah Pfizer BioNTech. Kita pun tak tahulah macam mana kan, apa effect dia. So far pengguna-pengguna vaksin tu okey lah, tak ada kata ada masalah-masalah besar pun. Tapi ya, too early to tell. Okay, so tak tahulah macam mana. Masa vaksin sampai tu dekat airport, kan nampak tu ada barisan frontliner daripada polis, askar dan sebagainya. Kita sebut escort lah. Menurut kamu macam mana? Kalau menurut Arnis, macam terharu saat tengok dekat TV tu. Ini adalah satu benda yang berharga. Bila nama kata benda berharga ni, akan ada peluang untuk orang eksploitasi. Contoh macam satu lori bawa emas lah, okay? Kalau tak ada dia punya security, escort, mestilah ada chance kena tahan tengah jalan and then diambilkan barang-barang dalam lori tu. So masuk-masuk dalam lori tu. So itulah ibaratnya kepada vaksin. Sebab vaksin tak ada lagi dekat Malaysia ni, okay? So this is the first batch yang masuk ke Malaysia. Kalau lah vaksin ni secara tak langsung dicuri ke apa, dirompak ke, mungkin dia orang ambil vaksin ni dijual. Dia orang takkan jual ke negara Malaysia lah, obviously. Mungkin dia orang akan jual ke overseas secara black market. Boleh kaya, okay? Fast money. Of course, disebabkan itu kerajaan dah set up lah. So datang je terus guard daripada airport sampai lah ke tempat simpanan vaksin tu. Memang itu diperlukan lah. Tak ada nak rasa macam ni adalah macam movie ke apa. No, this is the reality, okay? So kalau tak buat benda tu, memang confirm lah akan kena hijack. Seperti vaksin sebelum-sebelumnya, akan ada efek samping dia. Vaksin untuk COVID ini pun adakah efek samping dia menurut kamu? Disclaimer, okay? Disclaimer, I bukanlah farmasis, I bukanlah orang yang pakar dalam bidang vaksin. Jadi I tak tahu jauh mana dia punya side effect tu. Tapi of course lah ada banyak berita-berita, kabar-kabar angin. Tak tahulah, okay, palsu ke betul ke. Cakap kata akan ada banyak side effect yang negatif bila orang dah ambil vaksin. But to be honest, kalau lah banyak betul negatif daripada positifnya, I don't think WHO approve lah, okay, vaksin ni. Nak tak nak, mesti diorang akan kena buat kajian ada side effect tak. Tapi macam saya cakap tadi, sebab vaksin ni masih agak baru, belum ada orang yang dah pakai sampai 30-40 tahun. So kita pun tak tahu, mungkin akan ada side effect 30-40 tahun ke depan. But itu future yang kita tak tahu, uncertain future. So apa yang kita tahu sekarang, kalau ambil vaksin tu basically akan ada mild effect, macam demam ke, muntah-muntah ke, sikit-sikit lah, yang not so serious. Tapi secara tak langsung, lepas tu badan kita akan create satu immune untuk fight COVID-19. So COVID-19 takkan boleh kena dekat kita lah kalau kita ambil vaksin tu. Dah nampak dah positif dia sekarang, tapi negatif yang future uncertain tu kita tak tahu. So apa kita nak fikir pasal benda yang tak pasti kan. So tawakal je lah. Seperti kabar angin atau netizen-netizen yang cakap semacam rakyat ni atau sebahagian orang tak percaya dengan vaksin COVID-19. Ada yang ngecam, ada yang anti vaksin, atau bahkan tak nak dapat vaksin sekali. Okay. Menurut Faisal, kenapa rakyat sampai berpikir macam itu? Dalam dunia ni bukan semua orang baik. Dalam dunia ni bukan semua orang boleh jadi seperti orang lain, okay? Mesti ada kelainan. That's why lah kita pun negara Malaysia ni pun negara demokrasi. Maksudnya ada setengah orang berpendirian seperti A, ada setengah orang berpendirian seperti B.
Golongan anti vaksin ni basically dia bukan setakat tak percaya COVID-19 punya vaksin. Dia tak percaya dengan semua vaksin. Even mungkin anak-anak dia check out kan, tak nak ambil vaksin kot. I pun tak tahulah apa dia buat. But basically apa yang dia orang percaya adalah vaksin ni tak perlu pun, sebab badan kita sebenarnya dah diciptakan dengan imun yang tersendiri kan. Mungkin kalau dengan adanya vaksin, ada something wrong with our body lah. Lambat laun akan ada side effect apa semua. Tapi macam I cakap lah, side effect kita pun tak tahu. Memang ada cerita pasal side effect yang teruk-teruk kan, tinggal ke apa ke, tapi probability dia tu terlalu rendah. So that's why lah, disebabkan itu KKM masih lagi meneruskan program vaksin untuk budak-budak yang baru lahir sampai umur berapa tahun. Kalau benda tu tak bagus, obviously takkanlah dia orang nak teruskan program ni. Dah lah, you tak bayar apa benda pun, Jet paling bayar RM1, which is compare dengan harga vaksin tu. Tak tahu vaksin tu entah satu dos mungkin RM150 ke, kita pun tak tahu berapa harga dia. If it's really negative lah, okay, obviously takkan ada yang bagi percuma macam tu je lah. I don't think kita punya government teruk sangat lah. Obviously dia ada research dan dia rasa macam benda tu okay, so proceed. Untuk golongan anti vaksin, ya you teruskan dengan kepercayaan you. Itu pendirian you, tak boleh nak cakap apa-apa sangat, tak boleh nak komen lebih-lebih pun, sebab it's up to you. You yang menjalani kehidupan you decide sendirilah. Itu jugalah punca kenapa Malaysia tak beli vaksin sebanyak 100% compare dengan population Malaysia. Let's say lah, population satu negara tu, ambil contoh lah 100,000. Adanya negara yang beli vaksin 100,000 bersamaan dengan dia punya rakyat dia. Tak ada. Reason dia kenapa? First is benda ni tak boleh dipaksa. Macam Malaysia nak roll out vaksin punya program ni pun kerelawan, okay, secara sukarela. You nak, you ambil. You tak nak, sudah, kita pun tak paksa you. But of course dia nak encourage lah, maksudnya mengajak orang untuk lebih banyak yang ambil vaksin, lebih ramai yang boleh protect daripada COVID-19 kan. Tak silap Malaysia cuma beli 70% je kot daripada populasi rakyat Malaysia. Mungkin dia dah reserve 30% tu golongan anti vaksin, atau don't know, there must be a reason lah behind that, kenapa dia tak beli. Mungkin stok tak ada, ataupun memang dia target itu je. Sebab to be honest lah, kalau I jadi orang yang decide untuk nak beli vaksin, I pun takkan beli 100%. Ada banyak je rakyat-rakyat Malaysia yang duduk di kawasan betul-betul luar bandar dan tak terdedah pun kepada dunia luar. Mungkin sekali-sekala je anak dia orang yang kerja dekat bandar balik, okay, setahun sekali ke balik. Si familynya, mak bapaknya tak jumpa dengan orang lain pun, paling dalam kampung tu je. So why should we bagi vaksin kan orang? Tak payah pun, is still okay. Okay. Faisal sendiri nak tak divaksin untuk COVID-19? Ya, nak lah, nak divaksin. Okay, first of all sebab kita nak hidup bebas, tak nak macam still kena berjaga-jaga. Sebab COVID-19 seriously not go away lah. Dia takkan tiba-tiba hilang dari radar. Dia mungkin akan jump. Dan kalau even though you ada vaksin sekalipun, dia akan still duduk dalam badan kita pun tak tahu. Kita tak tahu macam mana dia punya efek dekat dalam badan kita. Contohlah kalau kata you seorang yang dah ambil vaksin, virus COVID-19 datang, adakah dia masih duduk dalam badan you tapi tak boleh aktif, dia tak boleh menyerang badan you sebab badan you dah ada imun. Tapi mungkin dia duduk dalam badan you dan you masih berisiko untuk menjangkiti orang lain. Ada possibility. So I tak tahu secara mendalam macam mana life cycle dia. Kalau lah benda tu betul apa yang I cakap ni, virus COVID-19 ni takkan hilang, okay? Sampai bila-bila pun takkan pergi orang lain dan mungkin akan rotate balik satu rotation. Tapi since you ada vaksin, you selamat. You tak ada sakit apa-apa, tak terdedah kepada bahaya. Tapi you tak ada vaksin, chances untuk you kena berulang kali tu ada lah. Disebabkan ada sebahagian orang yang let's say lah tak percaya dengan si vaksin ni, macam mana cara kerajaan mengajak rakyat untuk dapat vaksin? Nak ajak orang-orang yang memang initially tak nak vaksin lah. Sebenarnya susah nak ubah pendirian seseorang ni, okay? Kalau dia hati tu dah tetap kan, unless dia memang jenis yang lalang lah, nak tolak angin kini, pergi sini, tolak sana. But ada setengah orang yang dia sebenarnya 50-50, dia bukan anti vaksin pun, takuti dengan media, especially dekat social media banyak sangat berita-berita palsu kan, banyak fake news. Kata vaksin ni bagi side effect ini, side effect itu, so dia pun dah jadi takut, so dia pun aku tak nak ambil vaksin lah, tak nak ambil vaksin. Okay, korang nak inject, korang inject lah. But eventually, kalau lah ramai yang ada vaksin, contoh dalam satu bilik tu ada 10 orang, 9 orang ada vaksin, tinggal lagi satu orang balance. Agak-agak dia berapa lama dia nak boleh bertahan tanpa vaksin. So eventually dia pun mungkin akan, I think aku rasa aku pun kena ambil juga kot. Fear of missing out lah, fear of missing out. So dia tahu mungkin benda tu ada benefit, eventually dia akan nampak, hopefully lah Allah bagi hidayah, terbuka hati dia pun receive lah vaksin tu. Tapi sebenarnya I don't think kerajaan akan spend time banyak pun untuk nak ajak orang
ambil vaksin ni selepas dah habis 3 fasa yang dia declare tu kan. Kerajaan dah plan untuk ada fasa 1 untuk frontliner, fasa 2 untuk orang yang berisiko tinggi, dan fasa 3 untuk kebanyakan rakyat. Lepas dah habis fasa 3 tu, I don't think kerajaan akan spend time banyak untuk nak marilah ambil vaksin, marilah ambil vaksin. Aku orang berharap ada insentif daripada kerajaan untuk nak dibagi vaksin. Jangan mimpilah, I don't think so. Setelah adanya vaksin COVID-19 ini, akankah kehidupan akan normal macam dulu? Depends kepada situation. Okay, mungkin akan lebih banyak kelonggaran yang diberikan. Takkan ada satu negara pun yang akan hari ni you pakai mask, esok you suntik vaksin, okay, you boleh buka mask. Takkan ada negara yang akan buat itu. Reason being sebab kita pun tak tahu sejauh mana keberkesanan vaksin. Dan vaksin yang kita beli sekarang ni, Malaysia beli sekarang ni pun, itu pun bukannya 99.9%. Dia punya effectiveness, okay, tak silap dalam around 80 lebih je kot. Masih ada chance untuk vaksin tu tak berjaya lah. But of course, vaksin tak berjaya tak bermaksud secara kelompok ia gagal. Okay, so kalau you compare dalam satu bilik 20 orang, tapi satu orang je yang tak berjaya, still okay lah. It's still good number. 19 orang dah selamat, satu orang je yang, tapi dia cuma terdedah lah je lah. Dan again, kalau kita compare balik, COVID-19 ni adalah satu virus yang tidaklah terlalu berbahaya kalau nak compare dengan virus-virus yang lain. Banyak je orang yang kena dan sembuh. Orang yang kena tapi tak sembuh, sakit atau yang sakit terus sampai tenat, meninggal, itu most of them is yang berisiko tinggi kan. Maksudnya tua, ada kecil manis, darah tinggi, semua. Golongan-golongan tu je yang efek dia teruk lah. So that's why golongan ni kerajaan nak tak nak kena wajibkan orang ambil. But most of them sebab dia orang tua kan, jadi jarang cakap banyak lah. Most of them dia orang akan ambil je lah. Tapi kalau yang jenis anak-anak muda ni, badan sihat, okay, imun kuat, kalau kena COVID sekalipun, chances untuk dia orang kena teruk tu sangat rendah lah. Still, bila dah you vaksin secara kelompok, satu tu yang tak divaksin, dah lah chances dah kurang lah nak kena dekat dia. Tiba-tiba kurang lagi sebabkan dia body masih kuat lagi. I think still okay lah. Tak ada masalah part tu. Menurut Faisal, tindakan kerajaan selama ini terhadap menangani COVID-19 ini macam mana? Ada yang okey, ada yang tak okey lah. Wow. So I menimbulkan unsur politik. Obviously it's because of politik lah. Kalau lah diorang ni tak bersifat mengejar ke arah politik dan lebih mempedulikan rakyat, I think the first round PKP tu sampai Jun Julai macam tu kan, by right dah boleh counting lah. Tapi disebabkan mengejar politik punya pasal, so inilah result dia. Kita dah dekat Februari dan nak masuk March 2021, but the result is still macam tak nak turun. Turun pun segan-segan. Tapi kalau ikutkan, dia orang tak peduli dengan politik. Okay, seriously, put politik aside, tapi fokus kepada nak menangani COVID. Dah lama kerajaan Malaysia boleh buat better daripada sekarang. Of course, politik also is important, understand that, tapi tak payahlah kot. Time-time macam ni kan, ni kan tengah pandemik, bukannya demam biasa. So pandemik ni by right kena fokus kat pandemik dulu lah. Mungkin boleh je nak request kat Agong untuk tak nak bubar parlimen 5 tahun ke apa kan, tangguh ke apa ke disebabkan COVID. Mana kita tahu, tak pernah terjadi pun kes macam ni seumur hidup. Jadi siapa tahu Agong boleh perkenan benda tu. Yang dia orang nampak apa, oh lepas 5 tahun aku nak kena buka undi balik PRU. Macam mana nak PRU kalau dalam keadaan macam ni? So, hold on first bro. Okay, semua ahli-ahli politik, hold on first bro. Okay, fikirkan rakyat. Bila kita tengok orang-orang yang high, yang level up atau bahkan orang-orang politik sendiri, kita orang kadang-kadang tengok dia orang tu kumpul ramai-ramai, katakanlah dia orang tak jaga SOP. Sementara kepada rakyat marhain macam kita ni kena jaga SOP, pakai mask, jangan letak dagu, bla bla bla. Macam mana pandangan Faisal terhadap? Of course, dalam dunia ni tak ada yang orang kata apa, you dengan I sama level. This is the reality. Dunia ni very very cruel. You kena faham yang memang ada hierarki. So bila ada hierarki, akan ada double standard. Of course, ahli politik diorang bagi alasan yang diorang kena pergi buat aktiviti kerja-kerja diorang lah. Okay, diorang kena pergi jumpa rakyat lah, diorang kena pergi meeting inilah, pergi meeting itulah. Sedangkan rakyat biasa pun tak ada rakyat biasa yang sebusy diorang lah. Tanggapan diorang lah. Of course, diorang ada privilege lah. Contohnya sebagai owner company lah, you pun ada privilege sebenarnya. Kalau you owner company, you nak masuk kerja pukul 10, you ada privilege. Siapa nak persoalkan you? Ada owner of the country lah basically. Sebab diorang yang run the government, so diorang lah decide rule diorang. Of course undang-undang tu dah ada, tapi undang-undang boleh ditepikan disebabkan oh ini ada urusan lebih penting, urusan negara. So
siapalah kita untuk mempersoalkannya. So tahan je lah, hadap je lah, live with it. Memang takkan lari ke mana. Mana-mana ahli politik naik sekalipun jadi Perdana Menteri, benda ni takkan berubah. Dia orang akan play the politic game. Kita rakyat Malaysia, kita just jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Jangan pedulikan dia orang. Dia orang buat dia orang punya kerja, kita buat kita punya kerja. Kesan Faisal selama adanya COVID-19 dari first sampailah hari ini. Agak lain lah. Okay, obviously dulu sebelum adanya COVID, weekend memang adalah masa untuk habiskan duit. Pergi jajan lah, pergi tengok wayang lah, pergi travel sana travel sini. But ada good dia is kita orang tak spend banyak macam dulu lah, sebab dah tak ada peluang nak spend kan. That is the good part lah. The bad part is kesan secara personal is company yang I kerja pun agak affected kan disebabkan COVID. Semua sektor ekonomi dalam Malaysia ni terkesan teruk lah akibat pandemik COVID-19. So tak terkecuali lah company yang I kerja sekarang dah terkena impact dia tu. So secara tak langsung I secara peribadi pun akan terkena lah impact dia. Apa khabar bonus tahun ni? Apa khabar kenaikan gaji tahun ni? Tapi buat masa sekarang ni tak boleh nak demand banyak lah. Syukur masih ada kerja. Kalau nak compare dengan orang yang kehilangan kerja, orang yang tak pasal-pasal company tutup terus disebabkan COVID. So I personally nak kata kehidupan I terlalu menjunam disebabkan COVID pun tak. Kerja sebab I kerja bahagian essential kan. So daripada first PKP pun tak ada cutinya, bekerja terus sampailah ke hari ini. Apa jadi naik turun government announce ini itu pun I masih kena bekerja. Itulah dia, tak adalah efek sangat. Kerja masih ada, gaji mesti jalan. Bonus tak tahulah, bonus aduh tolonglah ada bonus tahun ni. Momen kelakar atau lucu selama ada COVID. Ni saya tu ada sekali waktu tu kita orang dekat Rimbayu, ada kedai 7-Eleven. Okay, tapi sebelah kedai 7-Eleven tu farmasi kot kalau tak silap. Si Arnis dengan yakin sebab 7E tu dia dua lot kedai kot kalau tak silap. Kaca-kaca besar kan, pintu kaca dia besar apa semua. Si Arnis ni pun pergi scan MySejahtera. Sekali dia pergi scan MySejahtera kat farmasi tu, dia nak masuk 7E. Dia nak masuk tengok-tengok, bukan 7E. Pun satu lagi habit Arnis sebab of course dia sebab dia dukung Ziyad kan selalu. Jadi dia tak pakai mask lah bila dalam kereta. So bila nak keluar daripada kereta, kadang-kadang terlupa Ziyad tinggal dalam kereta. Lepas tu selamba je keluar. Terus dah kadang-kadang dah masuk kedai dah pun lari keluar, lupa mas gitu. Tu Anis punya perangai. Momen sedih selama COVID. Agak sedih sebab tak boleh nak balik kampung. Kadang-kadang 2-3 bulan sekali lah maksimum balik Kedah. I ingat sejak daripada tahun lepas sampai ke sekarang 2 kali je kot. Itu pun kebetulan waktu tu kerajaan benarkan rentas negeri, terus balik. Tak fikir apa dah. Yang paling kesian Anis lah. Dia mengharapkan COVID-19 ni berakhir dengan cepat supaya pintu negara dibuka kembali, Anis pun boleh balik kampung. Actually there is one part lah, I punya staff very close to me lah. Okay, I punya right hand man lah basically. Dia positif COVID. Before dia disahkan positif COVID tu, dia memang datang kerja macam biasa. Tak ada masalah apa-apa. Masih bekerja bersebelahan dengan I. I tak tahu nak respon macam mana waktu tu. Seriously agak takut. Tapi of course kita orang jagalah. Maksudnya dia pakai mask dekat tempat kerja, I pun pakai mask tempat kerja. Jarang kita orang turunkan mask. Sebab kan nak menjaga diri, balik rumah cakap dekat Anis punya staff positif COVID. As of now jangan pegang I, jangan dekat-dekat dengan I akan pakai mask dekat rumah. Sebab takutlah, kita takut lah. Kita lagi pun ada anak kecil. Anis yang duduk kat rumah tak bersalah apa-apa, takkan tiba-tiba dia kena positif. I tak kisah kalau I yang positif waktu tu, to be honest. Cuma I memikirkan Anis dengan Ziyad lah waktu tu, especially Ziyad dah kecil lagi kan. Lepas tu Ziyad pula, dia punya habit dia, kalau I balik kerja, dia akan datang dekat I. That part memang sedih gila, nak pegang anak tak boleh. Rasa macam mana tak boleh nak cakap, tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Agak menyedihkan lah waktu tu. Imagine biasanya kalau I balik kerja, Ziyad dengar bunyi motor I je, dia akan standby kat depan pintu. Dia akan senyum-senyum sambil duduk depan pintu. So kadang-kadang I balik, dia terus peluk kaki I. By this time tak boleh. Buka pintu, I tunggu dulu kejap. Anis akan dukung Ziyad, tak nak bagi Ziyad datang dekat dengan I terus masuk mandi. Dan lepas daripada mandi pun duduk rumah pakai mask je. Habis makan, I terus basuh pinggan I sendirilah apa semua. Basically I tak nak Anis kena bekas I lah. Faisal sendiri pernah swab test atau ada gejala simptom ke? Swab test tak pernah buat swab test. Waktu yang kes itu pun sebenarnya tak pergi buat swab test pun. Kita bukan kategorikan sebagai kontak rapat ke apa. Masih
bekerja dalam open space ke apa, bukannya confined space dan bukannya I duduk serumah dengan orang yang positif ke apa. Jadi not considered as close contact. Waktu tu tak boleh nak pergi ke hospital kerajaan pun kalau you bukan close contact. Kalau nak buat kat swasta, buat swasta kurang-kurang pun 200 jugalah. Kalau I buat, dah obviously Arnis dengan Ziad pun mungkin kena buat sekali. Sebab I masih yakin dengan diri I sentiasa jaga pakai mask apa semua dekat office. I yakin dengan diri I, jaga SOP. Kerajaan Malaysia dah buat yang seterbaik mungkin lah untuk negara Malaysia, untuk rakyatnya. Apa ucapan Faisal untuk negara Malaysia? Tahniah, anda telah berjaya menangani COVID-19 ni. Walaupun ada ups and down, tapi overall okey lah nak compare dengan negara lain yang langsung macam tak peduli pasal kesihatan rakyat pun satu hal juga. KKM to spearhead the government as of now nak control COVID cases ni, which is a good move lah. Jarang KKM ni dipandang tinggi macam sekarang ni. But now we know lah KKM memang betul ada buat kerja. And then especially Tan Sri Nur Hisham kan memang sedut lah the guy. Okay, dia memang a good leader lah. Untuk rakyat Malaysia yang dah bertungkus lumus memutuskan rantaian, tahniah, and keep it up. Kita mampu menang, tinggal sikit je lagi. Sekarang apa kok vaksin dah datang, InsyaAllah semuanya akan kembali normal macam dulu. Harap-harap kita boleh back to normal. Doa last. Saya doakan untuk semua orang yang menonton video ni supaya dilindungi daripada segala bentuk penyakit, mati oleh Allah. Untuk yang kehilangan kerja atau apa, jangan berputus asa. InsyaAllah rezeki tak salah alamat, mungkin akan ada rezeki tak lama lagi. Teruskan berusaha, jangan patah semangat. Berharap supaya COVID-19 ni hilang secepat-cepatnya lah. Dengan kewujudan vaksin sekarang ni, hentikan penyebaran COVID-19. Oke Faisal, itu last question. Thank you so much for your time. Semoga sharing kali ini, sembang bersama Faisal kali ini bermanfaat untuk orang semua. Mohon maaf bila ada silap dari perkataan atau perbuatan daripada kita orang. Apalagi bye-bye. Assalamualaikum.